Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mushrif bin Mazni, E18 PP0077. Hari ini saya ingin menerangkan tentang jenis pacuan roda kenderaan. Adakah kamu tahu tentang apakah jenis pacuan roda kenderaan anda? Kenapa dia tidak ada satu saja jenis pacuan roda kenderaan? Dan apakah perbezaan antara jenis-jenis pacuan roda kenderaan itu? Secara asasnya pacuan roda kenderaan terbagi pada 4 jenis. Yang pertama adalah FWD, forward wheel drive, RWD, rear wheel drive, AWD, all wheel drive, dan 4WD iaitu four wheel drive. Pertama sekali kita pergi kepada FWD iaitu forward wheel drive. Yang pertama, forward wheel drive ni adalah sistem di mana enjin akan memberikan kuasa penuh kepada tayar bahagian hadapan. Pemanduan jenis ini akan seumpama seperti kenderaan anda ditarik daripada bahagian hadapan. Kebanyakan kenderaan masa kini menggunakan sistem ini kerana ia lebih mudah dan lebih memakan kos pengeluaran. Kita pergi kepada kelebihan dan kekurangan FWD ini. Yang pertama, kita pergi kepada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah dia menjimatkan ruang. Sebab apa? Sebab semuanya di bahagian hadapan. Dia tidak memerlukan mekanisme mekanikal yang kompleks untuk menghantar kuasa ke seluruh tayar. Lepas tu yang kedua, dia lebih menjimatkan minyak kerana dia lebih ringan. Itu adalah dia punya kelebihan. Kelemahannya pula adalah berat kenderaan FWD ini tidak stabil, di mana berat kenderaan akan lebih ke bahagian hadapan berbanding ke bahagian belakang. Disebabkan itu dia lebih cenderung untuk berlakunya understeer. Understeer itu apa? Understeer itu adalah apabila anda mengambil seliko, steering anda telah berpusing manakala kenderaan anda tidak berpusing. Itu untuk FWD. Seterusnya kita pergi kepada RWD. RWD ini adalah enjin bahagian hadapan memberikan kuasa kepada tayar bahagian belakang. Di situ dia memerlukan satu drive shaft yang panjang daripada depan ke belakang untuk menghantar kuasa tersebut. Kenderaan masa dahulu lebih banyak menggunakan RWD berbanding dengan FWD. Kita pergi kepada kelebihan dan kekurangan dia. Kelebihan yang pertama RWD ni adalah pemanduan akan menjadi lebih baik berbanding dengan FWD. Lepas tu yang kedua, berat kenderaan akan menjadi lebih stabil sebab hadapan mempunyai enjin dan di belakang mempunyai mekanisme yang akan menggerakkan tayar. Itu dia punya kelebihan. Dia punya kekurangan dia pula, yang pertama adalah dia memerlukan ruang yang banyak termasuk kabin penumpang. Oleh sebab itu, kenderaan RWD ini dia punya kabin penumpang dia agak kecil walaupun kenderaan itu besar. Lepas tu yang kedua pula, dia punya kekurangan dia adalah sistem mekanikal yang lebih kompleks. Dan yang ketiga pula adalah kurang penjimatan petrol sebab kenderaan akan menjadi lebih berat dan ia akan memerlukan banyak minyak petrol untuk menggerakkan kenderaan tersebut. Itu adalah tentang FWD dan RWD. Sebenarnya untuk pemanduan biasa, kenderaan hanya memerlukan 2 pacuan roda sahaja untuk menggerakkan kenderaan. Tetapi untuk pemanduan yang luar biasa seperti di off-road ataupun kemajuan, 2 tayar sahaja tidak cukup untuk menghantar kuasa daripada enjin ke atas jalan. Seterusnya kita pergi kepada 2 lagi jenis pacuan roda iaitu AWD dengan 4WD. Yang pertama kita pergi kepada 4WD dulu. 4WD ni dia menghantar kuasa daripada enjin ke kotak penghantaran ataupun transfer case. Dia mengarahkan ke 4 tayar berpusing secara serentak. Tapi semasa kita mengambil seliko, sebenarnya tayar di bahagian dalam lebih kurang berpusing berbanding dengan tayar di bahagian luar. Misalnya kita mengambil seliko kanan, tayar bahagian kanan lebih kurang berpusing berbanding tayar bahagian luar. Oleh sebab itu, apabila kita sering menggunakan 4WD ni, sistem 4WD ni, dia akan merosakkan transfer case tersebut.
Okey. Oleh sebab itu, untuk kenderaan 4x4 ini terdapat satu button ataupun satu switch yang boleh mengaktif atau menyeaktifkan sistem tersebut. Jika pemandu memandu di permukaan jalan yang luar biasa seperti permukaan jalan yang berlumpur dan tidak rata, pemandu boleh mengaktifkan sistem 4x4 ini untuk memudahkan perjalanan pemanduan tersebut. Okey, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem 4WD ini. Untuk kelebihan yang pertama, sistem ini mampu dipandu di keadaan jalan yang off-road seperti berlumpur dan tidak rata. Dan yang kedua, dia mampu diaktif dan diaktifkan. Okey, itu adalah kelebihan dia. Kekurangan dia pula adalah yang pertama, dia telah menambahkan beban pada kenderaan. Menambahkan beban sebab dia ada mekanisme transfer case tersebut. So apabila berat bertambah, penggunaan minyak akan lebih bertambah dan harga kereta tersebut akan lebih bertambah disebabkan oleh mechanical tambahan dalam kenderaan tersebut. So seterusnya, yang terakhir sekali kita pergi kepada EWD. Tetapi bukankah 4WD itu keempat-empat tayar dapat berpusing? Dia adalah EWD. Sebenarnya dia ada sedikit perbezaan. Untuk EWD pula, dia punya sistem ialah menghantar lebih banyak kuasa kepada tayar secara individu. Dia tidak semua tayar akan mendapat kuasa yang sekata. Misalnya, belah hadapan 60%, belah belakang 40%, belah depan 30%, belah belakang 70%. Dia bergantung kepada keadaan jalan tersebut. Sebenarnya dia di setiap tayar tersebut terdapat sensor-sensor yang akan mengesan jenis permukaan jalan yang akan dilalui. Jika tayar hadapan kanan tergelincir di atas air, maka kuasa akan diberikan lebih kepada tayar hadapan belah kiri. Okey. So dengan ini, kuasa akan dapat dihantar sepenuhnya ke tayar dan ke jalan. Dia akan dapat mengelak berlakunya kenderaan itu tergelincir. Okay, semasa diselekoh pula, saya katakan tadi, jika kita ambil selekoh belah kanan, tayar belah kanan akan kurang berpusing berbanding tayar belah kiri. Kita akan lebih mudah untuk mengambil selekoh tersebut. Okay. Sebenarnya kita pergi kepada kelebihan dan kekurangan EWD ni. Kelebihan yang pertama adalah dapat meningkatkan kualiti pemanduan. Kerana dengan adanya EWD ni, dia terdapat sensor-sensor yang akan mengesan keadaan jalan dan akan memberikan kuasa kepada tayar yang sepatutnya. Okey, yang kedua pula adalah tayar diberikan kuasa secara individu. Seperti yang saya cakap tadi. Lepas tu dia punya kelemahan pula, yang pertama adalah berat kenderaan semakin bertambah disebabkan oleh pertambahan mekanisme mekanikal dalam kenderaan tersebut. Apabila berat bertambah, maka penggunaan minyak petrol akan meningkat berbanding dengan kenderaan-kenderaan yang menggunakan FWD atau RWD. So kita telah tahu tentang pacuan FWD, RWD, AWD dan 4WD. So korang tahu tak kenderaan korang menggunakan pacuan jenis apa? Dan korang dah tahu kan kenapa terdapat 4 jenis pacuan berdasarkan kepada pemanduan ataupun kenderaan yang berbeza. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.